Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini, pertemuan sebelum subuh, kita nak sambung pembacaan kita dalam bab berkenaan tentang jual beli daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis-hadis dan riwayat yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Ayu Hafiz dan juga Fatimah Az-Zahra. Ahlan-ahlan juga yang berada di ruangan Facebook, Adlin Maira, Haifa Najwa, Fatimah Samsuddin, Izzi Aish, Saadia Muhammad Arifin, Siti Amni dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Kita telah tiba pada bab yang ke-62. Maka dalam hadis ini, dalam bab ini, kata Imam Tirmizi, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang fil araya, berkenaan tentang jual beli araya. Apakah maksud jual beli araya? Nanti akan diterangkan. Warukhsati, dan kelonggaran fi zalika, pada melakukan jual beli araya. Maka apakah jual beli araya? Maka kita boleh lihat kepada Arafah pada baris yang kedua. Maka kata para ulama, wa tafasirul ariyah adidah zakaraha fi Fathil Bari. Adapun berkenaan tentang penjelasan apakah itu bai'ul araya ataupun ariyah, mempunyai pelbagai pendapat mengikut para ulama yang pelbagai. Sebagai contoh, kita hanya nak baca yang Imam Syafi'i punya pandangan apakah itu bai'ul ariyah. Maka kata Imam Syafi'i, al-araya al-asjarul lati a'ta sahibul bustan li akli ar-rutab allati ala ru'usil ashjar kharsan badlat tamar al-majzuth. Maka araya ini adalah pokok-pokok kurma yang mana pada waktu itu pemilik kebun telah berikan kepada orang yang dia teringin nak makan kurma yang fresh, dan pada waktu itu dia buat jual beli. Lalu kita tahu apa kurma yang fresh pada waktu itu lain berbanding dengan kurma yang telah kering. Kalau kurma yang fresh orang Arab panggil rutab, dan kurma yang telah kering dipanggil tamar. Maka contoh saya teringin nak makan kurma fresh tapi tak ada kebun kurma, dan pada waktu itu nak beli pun tak ada duit ringgit ataupun ada. Maka pada waktu itu nak buat pertukaran dengan pemilik kebun yang ada kurma fresh. Fa inna ar-rajula idza kana 'indahu tamar majzuz, maka apabila seseorang itu dia telah ada di sisinya kurma kering yang telah siap yang pada waktu itu telah siap diasingkan, wa yashtahi qalbuhu an ya'kula ar-rutab,
dan hati dia berkehendak untuk makan kurma yang fresh, yang masih lagi dekat pokok. Fi zamanin nakhil, ketika mana pada waktu itu musim buah tengah masak. Fadhahaba inda sahibil bustan, maka dia pun pergi kepada orang-orang yang ada kebun. Liyashtari rutab, untuk dia membeli kurma yang fresh, iaitu rutab. Badalat tamar, sebagai ganti dia bagi kurma yang telah kering. Dia bagi kurma yang kering, dia ambil kurma yang pada waktu itu masih di pokok. Fayajuzu lahu zalikal bai', maka Nabi SAW telah mengizinkan jual beli seperti ini ila khamsati awsuq, sehingga bilangan 5 wasak. 5 wasak. Lihadal ijtihad, kerana nak membantu orang yang teringin dan pada waktu itu tak mampu, kerana tidak ada pokok. Fayakunu hadha, maka adalah jual beli seperti ini pengecualian daripada muzabanah. Muzabanah Nabi tak bagi. Apakah muzabanah? Nak menukar buah yang masih ada di pokok dengan buah yang telah dipetik. Maka Nabi kata muzabanah tak boleh, Nabi larang. Tetapi ada jual beli yang Nabi izinkan, iaitulah araya, ataupun pada waktu itu pengecualian daripada muzabanah. Maka jual beli benda yang masih lagi di atas pokok dan bayarannya pada waktu itu adalah buah yang sama tetapi telah siap dipetik, Nabi SAW tak izinkan kecuali pada araya. Maka araya pun terhad kepada 5 wasak. 5 wasak. Wasak adalah sukatan orang terdahulu. Nabi SAW terhadkan kepada kadar itu sahaja. Jom kita baca pada hadis-hadis yang mengatakan boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu boleh, tapi tak boleh banyak, hanya sekadar untuk mencukupkan keinginan orang yang teringin dan tidak mempunyai pokok, yang mempunyai buahan yang segar. Riwayat 1286. Wabi ilai, kemudian Imam Malik ada pandangan tentang araya, Imam Abu Hanifah ada pandangan. Kita baca daripada sudut pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian pada baris bawah itu diletakkan bahawa Imam Syafi'i hanya benarkan satu transaksi pada waktu itu 5 wasak. Tapi kalau nak buat banyak transaksi boleh, seperti mana yang kita boleh lihat pada Arafah, pada perenggan yang pertama tersebut. Riwayat 1286. Ini semua jual beli yang mana Nabi SAW berikan kelonggaran. Wabihi ilaihi qala hadatsana Hannad wa qala hadatsana Abdatu an Muhammad bin Ishaq an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Zaid bin Thabit, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi SAW naha, telah melarang, anil muhaqalah, daripada jual beli muhaqalah. Kita dah baca dah pada hari Sabtu yang lalu. Wal muzabanah, dan jual beli muzabanah. Apakah jual beli muzabanah? Buah yang masih ada di pokok, kita minta tuan kebun jual kepada kita. Bayaran dia bukan kita bagi duit, kita bagi dengan buah yang telah siap dipotong, yang pada waktu itu tidak berapa segar. Maka Nabi SAW tidak izinkan. Illa kecuali, ini araya, illa kecuali annahu qad adhina, Nabi SAW telah mengizinkan li ahli al-araya, untuk jual beli araya, ayyabi'uha, iaitu mereka menjual buah yang masih ada di pokok, bimisli, dengan pertukaran kadar yang sama dengan kurma yang telah kering, kharsiha, secara anggaran. Maka pada waktu tu akan ada orang mahir, maka dia pun tengok, oh buah dekat pokok ni pada waktu itu lebih kurang 3 wasak. Nanti kita akan belajar berapakah 1 wasak, 3 wasak. Maka buah yang dekat pokok anggaran, tetapi buah yang diberikan pada waktu itu mestilah 3 wasak. Sebab itu bimisli, dengan pertukaran kadar yang sama dengan kurma di pokok, harsiha, yang didapati anggaran tadi secara, yang didapati bilangan kurma pokok tadi secara anggaran. Sebab itu lihat kepada Arafah, apakah maksud al-kharsu? At-takhmin, iaitu pada waktu itu anggar. Orang yang mahir akan tengok, oh buah dekat pokok yang masih segar ni contohnya adalah 10 kilo.
Maka pada waktu itu orang yang nakkan buah segar ni, dia pun bagi 10 kilo kurma yang pada waktu itu telah kering dan kurma lama. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Jabir radhiyallahu taala anhum. Hadis Zaid bin Thabit hakadha, seperti ini telah diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Ishaq dan Ayyub wa Ayyub wa Ubaidullah bin Umar, dan telah meriwayatkan juga Ayyub, Ubaidullah bin Umar, Malik bin Anas daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada jual beli muhaqalah, daripada jual beli muzabanah. Wabihadal isnad, dan dengan sanad ini daripada Abdullah bin Umar, daripada Zaid bin Thabit, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah memberikan kelonggaran fil araya, pada jual beli araya, fima, apabila ianya adalah kurang daripada 5 wasak. 5 wasak ni banyak, sebab 1 wasak bersamaan dengan 60 sok. Boleh gariskan bawah itu, bersamaan dengan 60 sok. 1 sok pula pada waktu itu bersamaan dengan 4 mud, yang saya biasa tunjukkan bekas 4 mud. 4 mud. Lalu 1 wasak 60 sok. 1 sok bersamaan dengan pada waktu itu 4 mud. Maka ianya adalah perkiraan daripada sudut bekas yang khusus, daripada sukatan yang khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa hadha as-sahu, riwayat ini lebih sahih daripada riwayat Muhammad bin Ishaq, riwayat 1287. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Zaid bin Hubab an Malik an Dawud bin al-Husain an Abi Sufyan maula ibni Abi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa, telah memberikan kelonggaran fi bai'il araya, pada jual beli araya, fima, apabila jual beli tersebut kurang daripada 5 wasak. Maksudnya 5 wasak ke bawah. Apakah bai'ul araya? Buah yang masih ada di pokok dijual ataupun dibeli dengan buah yang telah dipotong, buah yang sedia dimakan, maka pada kadar kurang daripada 5 wasak. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah an Malik an Dawud bin Husain nahwa, wa ruwiya, dan telah diriwayatkan hadis ini daripada Malik, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kelonggaran pada jual beli araya fi khamsati, pada kadar 5 wasak ke bawah. 5 wasak ataupun 5 wasak ke bawah. Wasak adalah sukatan yang tertentu. Riwayat 1288. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Zaid bin Thabit, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa fi bai'il araya, Nabi telah memberikan kelonggaran pada jual beli araya bi khirsiha, dengan cara pada waktu itu anggaran. Apakah maksud dengan cara anggaran? Kita boleh lihat kepada kita boleh lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Arafah, pada baris yang kedua daripada bawah. Qala Syafi'iyah, berkata para ulama Syafi'i, innal ba'a ba'al badaliyah, pertukaran. Ba yang memberi makna dengan pertukaran. Wal makhrus, dan benda yang dijual secara anggaran. Ar-rutab adalah buah yang masih di pokok. Wal mithil huwa tamarul majzuz, tapi benda yang mesti diberikan dengan kadar yang sama pada waktu itu adalah buah yang kering yang telah ada pada sisi kita. Maka buah yang dekat di pokok, yang di pokok tu memang kita tak boleh nak timbang sebab masih di pokok. Maka pada waktu itu dipanggil orang yang pakar, ditengok dekat pokok ni ada berapa kilo buah. Maka berdasarkan kata-kata orang yang pakar tadi, maka mesti ditimbang kadar buahan yang kering untuk pada waktu itu dibuatkan pertukaran dan jual beli. Wa hadithu Abi Hurairah, dan hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, di antara mereka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Lalu mereka berkata, sesungguhnya jual beli araya mustathna adalah pengecualian daripada sejumlah jual beli yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli muhaqalah dan muzabanah.
Wahtaju, dan mereka telah berpegang dengan dalil Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waqalu, dan mereka berkata, lahu an yashtariya, seseorang itu boleh untuk membeli apabila ianya pada kadar yang kurang daripada 5 wasak. Wa makna, dan maksud ini di sisi sebahagian ahli ilmu, arada, mereka ingin, atau tausi'ah alaihim fi hadha, pada waktu itu kelonggaran ke atas mereka pada perkara ini. Li'annahum, kerana sesungguhnya mereka telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, la najidu, kami tidak mendapati apa yang kami boleh beli, minat tamar, daripada kurma yang segar, illa bitamar, kecuali dengan kurma yang telah lama. Mereka mengadu pada Nabi, wahai Rasulullah, teringin pada waktu itu nak makan kurma yang segar, tapi tak ada duit nak beli kurma yang segar, yang ada kurma yang lama. Izinkan kami untuk pada waktu itu membuat pertukaran. Farakhasa, maka Nabi telah memberi keizinan kepada mereka, fima, pada jual beli yang kadarnya kurang daripada 5 wasak, an yashtaruha, untuk mereka beli, fayakuluha, dan mereka boleh untuk makan, rutaba, buah kurma yang segar. Riwayat 1289. Wabi ilaihi qala hadatsana al-Hasan bin Ali al-Khallal qala hadatsana Abu Usamah an al-Walid bin Katsir qala hadatsana Bushair bin Yasar maula Bani Haritha anna Rafi' bin Khadij wa Sahl bin Abi Hasmah. Maka 2 orang sahabat Nabi, Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abi Hasmah, telah meriwayatkan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an bai'il muzabanah, daripada jual beli muzabanah. Apakah itu jual beli muzabanah? Jual beli buah yang segar pada waktu itu bitamar, dengan buah yang telah kering, buah yang lama. Illa, kecuali Nabi tidak larang, li ashabil araya, untuk orang yang nak membuat jual beli secara araya. Fa innahu, maka sesungguhnya baginda Nabi telah mengizinkan buat mereka. Wa an bai'il inab, dan Nabi telah melarang daripada jual beli anggur yang masih segar, bizabib, dengan anggur yang telah bertukar menjadi kismis. Wa an, dan Nabi telah melarang jual beli kulli samar, setiap buah, biharsiha, secara anggaran. Ianya pada waktu itu mestilah dijual secara sukatan ataupun timbangan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih, gharib daripada sudut ini. Bab yang ke-63, kata Imam Tirmizi, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang, fi karahiyati, pada tidak boleh, an-najash, tawar menawar bertujuan untuk menaikkan harga. Kan kalau kita pergi acara lelongan, kadang-kala penjual pada waktu itu dia dah masukkan orang-orang dia dekat bersama dengan pembida. Maka ketika mana pembida pada waktu itu memang dia nak beli rumah tadi, maka pada waktu itu orang-orang penjual pada waktu itu dia pun buat tawaran palsu untuk naikkan harga. Maka perbuatan ini dikenali sebagai an-najash. Apakah an-najash? Tawar menawar bertujuan untuk menaikkan harga. Dia tak nak beli pun, dia sekadar nak jadikan harga lagi tinggi. Maka ini adalah penipuan dan ianya adalah haram, tidak boleh. Riwayat 1290. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Sufyan an az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa qala Qutaibah, adapun perawi yang bernama Qutaibah telah menyampaikan dengan sanad ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, la tanajashu, tidak boleh tawar menawar bertujuan untuk menaikkan harga. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Karihu, mereka mengatakan tidak boleh an-najash, pada waktu itu perbuatan najash, iaitu tawar menawar bertujuan untuk menaikkan harga. Maka sebab itu diterangkan di sini, wan najash, apakah itu najash? An ya'tiyar rajul, datang seseorang, alladhi yubsiru, yang mana dia datang untuk melihat, as-sil'ata, barang jualan, ila sahibis sil'ah, kepada pemilik barang.
fayastamu, maka pada waktu itu dia telah menawarkan bi aktsara dengan harga mimma taswa, yang bi aktsara mimma taswa, dengan harga lebih daripada kebiasaan. Sengaja dia tawar harga yang tinggi. Wadzalika, dan perbuatan orang tersebut menawarkan dengan harga yang tinggi, indama yahduruhu, ketika mana ada yang hadir, al-mushtari, daripada kalangan pembeli, yuridu, yang benar-benar ingin, yuridu, yang pada waktu itu mereka melakukan itu bertujuan, ayyagtarra, untuk menipu, al-mushtari, pembeli, bihi, dengan cara bidaan tersebut, dengan tawaran tersebut. Maka pada waktu tu kadar jualan barang tersebut mungkin RM10, dan disengaja bida, oh saya nak beli 12. Maka orang yang betul-betul nak beli ni pun, kenapa tiba-tiba ni lain harga? Dia pun kata, apalah saya bayar 13. Dia naikkan lagi harga. Maka ini adalah haram dan tidak boleh. Walaysa min ra'yihi asyira, dan orang yang sekadar menawarkan harga yang tinggi tadi bukanlah daripada pandangan dia untuk membeli, innama, hanya saja dia ingin untuk menipu pembeli, bima yastamu, dengan apa yang dia telah tawarkan. Wa hadza darbun minal khadi'ah, dan ini termasuk sebahagian daripada penipuan. Telah berkata Imam Syafi'i, wa inna jasha rajulun, dan jika ada seseorang yang melakukan tawar-menawar bukan tujuan untuk membeli, fannajishu athim, maka orang tersebut adalah berdosa, fima yasna, pada apa yang dia telah buat, wal bai'u jaiz, namun jual beli itu adalah sah, kerana penjual pada waktu itu bukanlah orang yang membuat tawar-menawar. Tapi kalaulah penjual adalah meletakkan orang-orang dia, maka penjual pada waktu itu berdosa. Bab yang ke-64, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, fil rujahan, pada melebihkan, fil wazan, dalam timbangan. Lebihkan ketika mana menimbang, supaya boleh bagi lebih kepada pembeli ataupun kepada penjual. Riwayat 1291. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Simak bin Harb an Suwaid bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Suwaid bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, jalabtu ana wa Makhramah al-Abdi, aku telah datang membawa bersama dengan Makhramah al-Abdi bazan, kain daripada negeri Hajar, satu tempat. Maka dia telah import kain daripada luar, kain baju. Faja'ana, maka Nabi SAW telah datang kepada kami. Fasawamana bisarawil, maka Nabi SAW telah ingin untuk membeli beberapa seluar. Nabi beli, tapi dalam hadis tak sabit yang Nabi pernah pakai. Nabi kebanyakannya pakai kain. Maka Nabi telah datang untuk membeli beberapa seluar. Fasawamana, maka Nabi telah menawarkan harga kepada kami. Wa indi wazan, dan pada waktu itu aku mempunyai tukang timbang. Yazinu, yang pada waktu itu dia menimbang, bil ajri, dengan upah. Zaman dulu orang nak bayar, dia bayar dengan emas dan perak. Dan untuk bayar dengan emas dan perak, dia kena timbang. Maka ada seorang penimbang yang dia sanggup untuk menimbang, tetapi bukan percuma, ada bayaran dia untuk dia timbang duit, emas ataupun perak yang nak dibayar oleh pembeli kepada penjual. Faqala Nabi, maka Nabi SAW telah bersabda kepada penimbang tadi, zin, pada waktu itu timbanglah, wa arjih, dan lebihkanlah, supaya Nabi boleh bayar lebih kepada penjual. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis Suwaid adalah hadis yang hasan sahih, dan ahli ilmu yastahibun, menyukai ar-rujahan, untuk melebihkan fil wazan, dalam timbangan. Sama ada pembeli melebihkan ataupun penjual, kalaulah dijual sesuatu dia lebihkan. Dan telah meriwayatkan Syu'bah hadis ini daripada Simak, maka beliau telah berkata daripada Abu Safwan, dan beliau telah menyebutkan hadis ini. Bab yang ke-65, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang, fi inzaril mu'sir, pada memberi penangguhan kepada orang yang susah, warifqi bih, dan berlemah lembut dengan orang yang susah.
Kalaulah seseorang susah dia membuat pinjaman dan dia memang benar-benar susah, maka hadis ini Nabi galakkan untuk memberi penangguhan tempoh pembayaran dan juga berlemah lembut dengan mereka. Riwayat 1292, wabi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi an Dawud bin Qais an Zaid bin Aslam an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man anzara, barang siapa yang memberi keringanan, penangguhan, barang siapa yang memberi penangguhan, memberi waktu, muksiran kepada seseorang yang susah, aw wada'a, ataupun dimaafkan terus. Sama ada dia bagi penangguhan, dia kata tak apa, bila kau ada duit kau bayar, ataupun pada waktu itu dimaafkan terus, maka sabda Nabi, Allah akan memberi naungan kepadanya pada hari kiamat di bawah naungan arasy Allah, di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Yasar, Abu Qatadah, Huzaifah, Abu Mas'ud, Ubadah radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, gharib daripada sanad ini. Riwayat yang ke-1293. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash an Syaqiq an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau telah berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, husiba, akan dihisab seseorang daripada orang-orang yang telah hidup sebelum daripada kamu. Maka sabda Nabi, falam yujad, maka tidak didapati untuknya sesuatu pun daripada amalan baik, illa, kecuali sesungguhnya dia adalah termasuk daripada seorang yang kaya. Fakana yukhalitun nas, maka dia telah bergaul dengan orang ramai, maka dia tahu keadaan orang ramai. Lalu dia ni kaya, banyak orang pinjam duit dia. Fakana ya'muru ghilmana, maka dia telah memerintahkan kepada para pekerja dia an yatajawazu, untuk memaafkan hutang-hutang, anil mu'sir, orang yang miskin. Itu je amalan dia, dia tak ada amalan lain. Orang miskin, dia kata dengan pekerja dia, orang miskin ni tak payahlah maafkan, dia tak payah bayar hutang. Maka firman Allah kelak pada hari kiamat, nahnu ahaqqu, kami lebih layak untuk itu daripadanya, iaitu untuk memaafkan berbanding dengan dia. Tajawazu, maka firman Allah, maafkanlah anhu, daripadanya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-66, babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi matlil ghani, pada perbuatan melewatkan pembayaran oleh orang yang kaya. Zulmun, itu adalah satu kezaliman. Orang yang ada duit, kalaulah dia melewat-lewatkan, menangguh-nangguhkan pembayaran, maka itu satu penganiayaan, itu satu dosa, itu adalah satu kesalahan. Riwayat 1294. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, matlul ghani, melewatkan pembayaran oleh orang yang kaya, zulmun, maka itu adalah satu penganiayaan. Wa idza utbi'a, dan apabila kamu telah diminta untuk mengikut. Utbi'a maksudnya mengikut, tapi di sini maksudnya adalah pada waktu itu dipindahkan hutang. Contohnya orang ni pada waktu itu dia ada hutang dengan saya. Orang A ada hutang dengan saya, katakanlah 500, dan dia dah tak mampu nak bayar. Tetapi ada orang lain hutang dia 500 juga. Maka dia kata, Umar, kau mintalah pada waktu itu dengan orang yang B ni untuk duit kau tadi, sebab dia hutang aku, dia pun tak bayar. Maka perbuatan itu dikenali hawalah. Maka sabda Nabi, wa idza utbi'a, dan apabila telah dipindahkan hutang salah seorang daripada kamu, ala maliyin, kepada orang yang kaya. Kalau orang miskin lain, tapi pada waktu dia kata, aku dah tak mampu bayar, tapi kau tolong minta hutang aku daripada orang kaya yang ini, orang B ni. Falyatba, maka hendaklah dia menerima hawalah tersebut, pada waktu itu transfer tersebut, pada waktu itu pemindahan tersebut. Maka sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang kedua, kata para ulama, utbi'a wal muradu uhila minal hawalah. Falyatba bilafzil ma'lum, pada waktu itu memberi maksud falyaqbal hawalatah,
maka terimalah pada waktu itu pemindahan hak hutang tadi, maka kita pun pergilah minta kepada orang yang kaya tersebut yang ada hutang dengan orang yang dah tak mampu nak bayar. Wa fil babi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Asy-Syarid radhiyallahu anhum. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan maknanya annahu adalah sesungguhnya apabila dipindahkan hutang salah seorang daripada kamu kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia menerima. Waqala, maka Nabi galakkan, bukanlah pada waktu itu wajib, Nabi galakkan. Waqala ba'du ahli ilmi, sebahagian daripada ahli ilmu berkata, idza uhila rajul, apabila dipindahkan hutang seseorang itu kepada orang kaya, fahtalah, maka hendaklah dia menerimanya. Faqad bari'a, fahtalah, maka lalu dia pun menerimanya. Bila diterima saja, faqad bari'al muhil, maka orang yang mula-mula hutang dengan kita, dia pun telah bebas. Dia tak lagi hutang kita. Kita hanya perlu minta daripada orang yang B, orang yang kedua. Walaysa lahu, dan orang yang telah pada waktu itu menerima, ini saya, dia tidak boleh lagi untuk kembali kepada penghutang yang pertama. Wahuwa, dan inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebahagian ahli ilmu berkata, idza tawiya, apabila telah binasa malu hadha, duit tersebut, biiflasil muhal alaih, dengan orang yang ditransferkan tadi pun jadi bankrupt. Contoh, ada orang hutang saya 500, dia dah tak mampu bayar, maka dia pun kata, Umar, kau tolonglah minta daripada orang B, dia ni kaya. Maka saya pun terima. Okey, baiklah, saya boleh je untuk tak terima, minta dengan dia juga. Tapi pada waktu itu kalaulah saya terima, maka saya kena minta daripada orang yang B sahaja, orang yang kedua sahaja. Tiba-tiba orang yang B pun muflis, maka hanya pada waktu itu saya boleh kembali kepada orang yang pertama dan tuntut hutang daripada dia balik. Falahu, maka boleh ayyarji'a, untuk pemiutang kembali kepada orang yang mula-mula. Dan mereka telah menjadikan dalil kata-kata Uthman bin Affan dan selain daripada beliau, sewaktu mereka berkata, laisa ala mali muslim tawa, harta orang Islam, hak orang Islam tidak boleh binasa begitu sahaja, mesti dibenarkan untuk dituntut. Berkata Ishaq, maksud daripada hadis ini, laisa ala malin, tidak sepatutnya harta mana-mana orang Islam pada waktu itu binasa begitu sahaja. Hadza, ini adalah idza uhila rajul, apabila dipindahkan hak hutang seseorang itu kepada orang yang lain, wa huwa yara, dan pada waktu itu kelihatan bahawa orang yang dipindah itu kaya. Fa idza huwa mu'dim, maka kalaulah dia menjadi muflis, maka tidak ada pada harta seorang Islam binasa. So sekarang ni macam mana? Orang ni pun dah tak mampu bayar, kena patah balik minta daripada orang yang mula-mula, orang yang pertama. Bab yang ke-68 berkenaan tentang beberapa jual beli. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil munabadzah, berkenaan tentang jual beli munabadzah. Nanti Imam Tirmizi akan terangkan apakah itu munabadzah. Wal mulamasah, dan jual beli mulamasah. Riwayat 1295. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah melarang an bai'il munabadzah, daripada jual beli munabadzah. Nanti Imam Tirmizi terangkan. Wal mulamasah, dan jual beli mulamasah. Dan dalam bab ini ada juga riwayat yang lain daripada Abu Sa'id dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih. Wa makna hadzal hadis, dan maksud daripada hadis ini adalah, ini munabadzah. Apakah munabadzah? Apabila penjual berkata, idza nabaztu ilaika bisyai', apabila aku campak je kepada engkau sesuatu, maka telah wajiblah jual beli di antara aku dengan engkau. Maka ini cara jual beli orang jahiliah. Okey, apa-apa yang aku campak ni kena beli pada waktu tu wajib. Itu orang jahiliah suka.
Kenapa? Sebab kan manusia ni dia suka benda-benda yang surprise, benda-benda yang dia tak tahu. Oh, apa yang penjual nak baling ni? Maka pada waktu itu, okey, aku pun setuju. Maka kadang-kadang berlaku penipuan. Pada waktu itu benda tu orang tu tak nak pun, tapi dia terpaksa beli. Maka ini jual beli munabazah. Apa pula mulamasah? Mulamasah pula kata Imam Tirmizi, idza lamasta syai, engkau sentuh je apa-apa, faqad wajabal bai', maka kena bayar. Maka ini adalah mulamasah. Maka kata Imam Tirmizi, wa in kana la yara minhu syai'a, wa in kana, walaupun pada waktu itu pembeli la yara, pembeli tidak melihat daripada barang jualan suatu pun untuk dibeli. Dia tak nak beli pun, tapi pada waktu itu terpaksa dia pada waktu kerana dia dah pegang, dia dah sentuh. Maka munabazah penjual yang baling, mulamasah pembeli yang sentuh. Sentuh je kena beli. Maka ini adalah mislama yakunu fil jirab, seperti mana apa yang berlaku di dalam bekas kulit. Apa maksud bekas kulit? Contoh pada waktu itu dia letakkan dalam satu bekas. Okey, masukkan tangan. Apa yang pada waktu itu kau tarik keluar, maka itu kena beli. Dan manusia kadang-kadang suka jual beli macam ni. Jual beli yang surprise, yang dia tak tahu apa yang dia bakal dapat. Au ghairi zalika, dan sebagainya. Wa innama kana hadza min buyu'i ahli jahiliyah. Kata Imam Tirmizi, ini adalah jual beli cara jahiliyah. Zaman kita pun ada kadang-kadang jual beli macam ni. Tak diketahui apa barang, dan pada waktu itu berlaku jual beli dengan kadar harga yang tertentu. Fanaha an zalik, maka Nabi SAW telah larang. Bab yang ke-68, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi salaf fi ta'ami wa thamar, berkenaan tentang bai'us salam. Bai'us salam pada makan dan buah-buahan. Apakah itu bai'us salam? Okey, as-salam, kata para ulama, as-salam adalah an tu'tiya zahaban aw fiddatan fi sil'atin ma'lumah ila amadin ma'lum. Bai'us salam ini adalah jual beli. Pada waktu itu pembeli membuat pembayaran sekarang. Pembeli dibayar sekarang. Dan bila dibayar sekarang, barang itu penjual masih tak ada. Penjual tak ada barang tadi. Maka dia pun beli dengan syarat-syarat yang pada waktu itu ketat. Syarat-syarat yang ketat. Dan ketika mana dia beli dengan syarat yang ketat dan diketahui, contohnya barang ni kualiti macam mana, panjang dia macam mana, lebar dia macam mana, warna dia apa, itu bai'us salam. Sebab penjual pun tak ada barang tadi, pembeli pun tak boleh nak tengok pada waktu itu penjual punya barang. Maka tapi dia dah bayar sekarang, dan dia akan dapat barang itu kemudian. Banyak pada zaman kita orang yang pada waktu itu dia menjual benda-benda seperti ini, dia kena jelas pada waktu itu sifat-sifat barang yang dia nak jual. Dan kalaulah berbeza daripada apa yang telah dinyatakan, maka pada waktu itu tak boleh. Dia mesti sama seperti mana yang dinyatakan. Dan ini yang kadang-kadang banyak berlaku zaman kita. Ada penjual yang pada waktu itu dia tak nak bertanggungjawab dengan apa barang yang pada waktu itu dia jual dan dia tak ada. Dia hanya ambil daripada supplier. Setelah daripada waktu itu dia ambil duit, dia sendiri pun tak tahu barang tu macam mana. Dan bila pembeli dapat barang tu berbeza, dan dia pilih untuk tak nak bertanggungjawab. Maka apakah salam? Pembeli bayar duit sekarang, dan pada waktu itu penjual masih lagi belum ada barang, dan penjual hanya serahkan barang kemudian dengan syarat-syarat yang ketat yang ada dalam fiqh. Riwayat 1296. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani in qala hadatsana Sufyan an ibn Abi Najih an Abdullah bin Katsir an Abil Minhal an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah wa hum yuslifun, dan menjadi kebiasaan penduduk Madinah pada waktu itu menjual, pada waktu itu akan bai'us salam fit tamar, pada buah kurma. Faqala, maka Nabi bersabda, man aslafa, barang siapa yang nak melakukan jual beli bai'us salam, fal yuslif, maka hendaklah dia melakukan jual beli bai'us salam fi kailin ma'lum, pada sukatan yang diketahui.
wa waznin ma'lum, pada timbangan yang diketahui, ila ajalin ma'lum, pada hari yang diketahui. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abi Aufa, Abdurrahman bin Abza radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, ajazu, mereka membenarkan jual beli bay'us salam pada makan dan pakaian dan selainnya, mimma, daripada benda-benda yang urafu, yang boleh diketahui hadduhu, kadar dan juga sifatnya dengan jelas. Wahtalafu, dan mereka berbeza pendapat berkenaan tentang jual beli secara assalam pada binatang ternakan. Maka sebahagian daripada para ulama daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka mengatakan boleh untuk melakukan jual beli secara salam pada binatang haiwan. Pada haiwan, pada waktu tu boleh. Kau cari aku kambing, berat dia macam ni, saiz dia macam ni, kadar dia macam ni, ini duit dia sekarang. Maka dalam haiwan pun boleh. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq wa kariha, dan mengatakan tidak boleh sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain daripada mereka berkenaan tentang jual beli as-salam pada binatang ternakan. Dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama Kufah. Bab yang ke-69, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi ardil mushtarak, pada tanah yang mempunyai rakan kongsi. Tanah tu ada rakan kongsi, lalu salah seorang pada waktu tu nak jual, yuridu, dia nak jual. Maka bila dia nak jual, maka dia sepatutnya offer dulu kepada rakan kongsi dia. Taklah wajib, tapi itu ajaran yang Nabi SAW ajar. InsyaAllah kita sambung nanti pada jam 7.40 riwayat-riwayat yang seterusnya. Jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua.